Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang pertamanya berkenaan dengan Bil 8 Jabatan Peguam Negara 070000 pendakwaan. Datuk Pengerusi, sejak tahun 2009 apabila Yang Berhormat Batu telah mendedahkan ada beberapa orang VVIP telah menggunakan khidmat money changer untuk menghantar wang secara haram ke luar negara, telah berkali-kali saya telah membangkitkan satu isu berkenaan dengan bahawa salah seorang VVIP tersebut ialah Menteri Besar Negeri Sembilan, merangkap Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Bertahun-tahun kita tanya tidak dapat jawapan. Akhirnya 11 Julai yang lepas saya bertanya kepada Jabatan Perdana Menteri, kepada SPRM, status siasatan tersebut. SPRM telah menjawab soalan saya, mengatakan bahawa kertas siasatan telah pun diselesaikan dan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Saya nak tanya yang pertamanya sekali, apakah cadangan daripada SPRM ke atas kes tersebut? Adakah SPRM mencadangkan supaya pihak Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa Datuk Seri Muhammad Hassan? Saya follow up dengan satu lagi soalan kepada Jabatan Peguam Negara melalui soalan saya bertarikh 25 September 2013 dengan bertanya mengapakah Peguam Negara belum mengambil tindakan pendakwaan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan dalam kes tersebut. Jawapan yang saya terima daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa Jabatan Peguam Negara telah meneliti hasil siasatan berkenaan kes ini. Wang ringgit Malaysia 10 juta tersebut didapatinya bukan hasil perbuatan rasuah. Jabatan Peguam Negara berpendapat lebih wajar tindakan diambil terhadap pengurus wang tersebut. Datuk Pengerusi, isu di sini bukan sama ada wang itu haram atau haram. Isu di sini ialah cara yang digunakan untuk menghantar wang tersebut ialah haram. Apabila cara itu haram, ia tidak menghalalkan wang tersebut. Persoalan di sini, mengapa tidak ada satu pendakwaan oleh Jabatan Peguam Negara terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan merangkap Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dalam kes tersebut? Pada 9 November lepas, dalam satu artikel The Malaysian Insider memetik bahawa, saya quote, a Malaysian tycoon had to pay nearly 200 million ringgit in fines recently for illegal overseas remittances made through money changes in a bank negara crackdown that began 4 years ago, say sources. The Malaysian Insider understands that a tycoon who has a Tan Sri honorific had to settle the fine or face charges in court in the coming weeks. Datuk Pengerusi, mengapa ada selective prosecution di sini? Pendakwaan terpilih. Adakah ada double standard dalam pendakwaan kita yang dilakukan oleh pihak Jabatan Peguam Negara apabila orang biasa ataupun peniaga hantar wang melalui satu cara yang haram iaitu money changer dikenakan denda ataupun tindakan? Tetapi apabila Menteri Besar Negeri Sembilan yang merupakan seorang pemimpin dalam UMNO menggunakan cara yang sama yang juga haram tetapi tidak dikenakan tindakan, saya nak tanya, berapakah denda yang telah dikenakan, berapakah juta ringgit yang telah dikenakan kepada Datuk Seri Muhammad Hassan? Mengapa tidak ada satu pendakwaan terhadap Datuk Seri Muhammad Hassan? Saya pohon supaya pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab persoalan ini. Mengapa ada double standard? Mengapa ada selective prosecution? Kalau ada tindakan itu, bilakah tindakan itu akan diambil terhadap Datuk Seri Muhammad Hassan? Saya pohon supaya satu jawapan yang jelas diberikan dalam Dewan Yang Mulia ini, kerana perkara ini, isu ini telah berlanjutan 4 tahun. Telah berlaku 4 tahun. Belum ada tindakan. Sekarang ini masanya untuk ambil tindakan. Dan saya pohon satu jawapan yang jelas diberikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Isu yang kedua, Datuk Pengerusi, berkenaan dengan kos bil elektrik dan air yang telah dibangkitkan, yang telah diberikan jawapan oleh pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri, 2.2 juta untuk bil elektrik dan 300,000 ringgit untuk bil air untuk tahun 2012 untuk kediaman rasmi Perdana Menteri. Semasa penggulungan di peringkat dasar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Arau telah menjawab, mengatakan bahawa kos elektrik di Seri Perdana adalah yang terendah di seluruh dunia. PM's complex has cheapest energy bills in the world, says Minister Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau kata boleh buat comparison, tetapi dia kata ini observation lah, ini termurah, tetapi tak ada fakta, tanpa apa-apa bukti-bukti. Yang Berhormat Arau, ini Dewan Yang Mulia, cakap kena ada fakta. Yang Berhormat Arau kata kena bagi masa kepada dia untuk cari fakta-fakta tersebut, untuk buat comparison dengan
dengan tempat-tempat lain, dengan kediaman-kediaman rasmi pemimpin-pemimpin kerajaan yang lain. Saya pohon Yang Berhormat Arau hari ini ada, supaya bagi fakta-fakta. Adakah ini terendah di seluruh dunia? Berbanding dengan mana? Janganlah banding dengan White House. White House itu kediaman rasmi Presiden Amerika Syarikat, superpower. Janganlah banding dengan White House. Bandinglah dengan negara-negara serantau dalam ASEAN. Tolong bagi fakta tersebut, Yang Berhormat Arau, supaya boleh bagi satu justifikasi sama ada perbelanjaan tersebut adalah yang terendah di seluruh dunia. Yang kedua, berkenaan dengan kos penyelenggaraan pesawat yang digunakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Jawapan yang telah diberikan bahawa terdapat 6 buah pesawat eksekutif yang dipunyai ataupun dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan. Kos penyelenggaraan dan kos minyak untuk tahun 2012 berjumlah 182 juta ringgit. Purata satu penerbangan yang digunakan oleh Yang Berhormat Menteri terbang saja ke atas langit, belanjanya RM480,000 Malaysia. Persoalannya, mengapakah Yang Berhormat Perdana Menteri tidak boleh menggunakan commercial flight? Tidak boleh menggunakan penerbangan komersial. Kerajaan Singapura, walaupun status kewangan mereka lebih kaya daripada kita, kerajaan Singapura tak ada jet eksekutif. Perdana Menteri Singapura pergi ke mana-mana memakai Singapore Airlines. Apabila kerajaan Pulau Pinang buat delegasi ke China, satu delegasi 20 orang pergi, kurang daripada 21 orang pergi, kurang daripada 100,000. Tetapi satu flight yang digunakan oleh Perdana Menteri puratanya RM480,000. Pun kecoh satu Pulau Pinang. Barisan Nasional hantam kerajaan Pulau Pinang, kata ini bazir sama dengan Barisan Nasional. Tetapi 21 orang delegasi berbelanjaannya kurang daripada RM100,000. Tetapi satu flight yang diambil oleh Perdana Menteri puratanya RM480,000 sekali. Jadi saya pohon Gombak. Silakan Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Seremban. Saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Seremban. Apakah Yang Berhormat Seremban sedia maklum bahawa pada ketika ini kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pekan mempunyai 6 pesawat yang terpaksa diselenggara oleh kerajaan. Di antaranya pesawat Airbus, Falcon, Global Express yang digunakan oleh Perdana Menteri. Apakah Yang Berhormat sedia maklum tentang fakta ini? Dan yang keduanya, apakah Yang Berhormat sedia maklum bahawa Perdana Menteri tidak pernah travel dengan menggunakan pesawat mas? Sepanjang masa menggunakan private aircraft, private jets, termasuk baru-baru ini ketika isteri Perdana Menteri pergi ke Qatar juga menggunakan pesawat pribadi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Maka Yang Berhormat Seremban, bolehkah bantu kami, apakah isteri Perdana Menteri juga mempunyai kelayakan untuk menggunakan private jet untuk membuat lawatan-lawatan ke luar negara? Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Gombak, yang pertamanya, jenama-jenama ataupun model-model pesawat itu memang saya maklum kerana itu jawapan yang diberikan oleh Arau. So Arau ini pun saya pujilah sebab dia bagi jawapan secara terus terang. Itu pun saya terima dan terima kasih kepada Yang Berhormat Arau. Yang keduanya, ini sesuatu yang saya baru ketahui daripada Yang Berhormat Gombak, bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri tak pernah pakai penerbangan melalui mas. Setahu saya, mana-mana pegawai kerajaan, menteri ataupun kita ada overseas trip, semua pegawai-pegawai kerajaan perlu menggunakan mas. Kalau pegawai kerajaan itu menggunakan penerbangan, syarikat penerbangan yang lain, walaupun tambangnya lebih murah, ia tidak dibenarkan. Tetapi apabila saya mendengar daripada Yang Berhormat Gombak, kononnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak menggunakan mas. Itu bagi saya sesuatu yang tak boleh diterima. Apabila seorang ketua kerajaan yang mewakili kerajaan Malaysia tidak menyokong national carrier kita, bagaimana mas boleh meminta rakyat Malaysia untuk terus menyokong mas apabila ketua kerajaan sendiri tidak menggunakan mas? Itu jawapan saya kepada Yang Berhormat Gombak. Datuk Pengerusi, perkara yang ketiga, terakhir, berkenaan dengan maksud pembangunan B8 93500 projek khas. Saya melihat di sini bahawa anggaran dipinda pada tahun 2013 ialah 1.672 bilion ringgit. Untuk tahun 2014, projek-projek khas ini hanya 202 juta ringgit, 862,600 ringgit. Persoalan saya ialah,
Mengapakah ada satu perbezaan yang begitu ketara di sini? Apabila tahun 2013, peruntukan untuk projek-projek khas ini 1.672 bilion. Adakah peruntukan projek-projek khas ini digunakan oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk mengumpan undi semasa PRU ke-13? Tetapi pada tahun ini, untuk tahun depan, 2014, hanya 202 juta. Satu perkara lagi saya nak bangkitkan juga, berkenaan dengan peruntukan projek-projek khas ini, iaitu peruntukan terus daripada Jabatan Perdana Menteri kepada setiap kawasan Parlimen. Jawapan yang saya terima juga daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa untuk tahun 2014, peruntukan untuk setiap kawasan Parlimen adalah RM1 juta. Tetapi praktis selama ini oleh kerajaan pusat di bawah Barisan Nasional ialah untuk kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat dan Pembangkang adalah tidak melalui ahli-ahli Parlimen. Cadangan dan juga keputusan atau cadangan daripada ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat tidak diambil kira. Tetapi wang ini dipark di Pejabat Pembangunan Negeri dan dipengaruhi oleh keputusan oleh ketua-ketua UMNO bahagian. Saya nak tanya, bilakah kerajaan persekutuan menghormati keputusan rakyat? 51% pengundi Malaysia yang telah menyokong memilih 89 ahli Parlimen Pakatan Rakyat sepatutnya diberikan hak untuk menentukan bagaimana peruntukan ini digunakan dan disalurkan kepada kawasan-kawasan Parlimen. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mulakan satu langkah yang baik dengan memberikan peruntukan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang di Negeri Pulau Pinang, iaitu daripada UMNO. Dan kita berikan kepada mereka untuk tentukan bagaimana peruntukan ini digunakan. Bilakah kerajaan pusat akan mengikut cara Pakatan Rakyat, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberikan peruntukan ini kepada ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk menentukan peruntukan ini disalurkan untuk kepentingan dan orang ramai di kawasan-kawasan yang kita wakili. Terakhir, Datuk Pengerusi, Majlis Keselamatan Negara 480200 ada satu peruntukan one-off RM521,200,000. Saya nak tanya apakah kegunaan ini? Kerana satu peruntukan yang begitu besar, 521 juta, tanpa apa-apa penjelasan, hanya dikatakan di sana one-off. Saya pohon supaya diberikan penjelasan dalam yang Dewan Yang Mulia ini, apakah kegunaan peruntukan tersebut. Itu saja. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Great.